Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita menyambung. Semalam kita sudah pun melihat kepada wahyu pertama bila Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah pun kita baca berulang kali untuk kita memahaminya, dan kita ingin bawa di dalam solat kita, sama ada kita menghafaznya ataupun ketika imam membaca di hadapan, kita dapat menjiwai, menghayati tazkirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan meneruskan dengan surah Al-Qadar bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz Faz, how are you today? Good, alhamdulillah. Kaifa halukum bikhair tayyibun? Khair, masya-Allah. Ya, kita bersyukur Ustaz ya. Khabar ya, kabar. Apa khabar kepada tuan-tuan yang berada di rumah ya, terus gembira bersama Al-Quran. Falyafrahu Ustaz ya, sebagaimana dinyatakan di dalam surah Yunus ayat 58 bahawa apabila kita mendapat peringatan daripada Al-Quran, kita mendapat petunjuk, kita mendapat penawar, sebenarnya kita perlu bergembira lebih daripada apa sahaja yang orang lain dapat Ustaz ya. Kalau orang lain dapat harta, dapat pangkat dan sebagainya, kita perlu lebih lagi bergembira. Itu seruan daripada Allah SWT, kerana Al-Quran ini adalah satu anugerah besar ya, harta karun daripada Allah SWT untuk kita ambil dan jadikan bekalan untuk menuju akhirat Allah SWT. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi surah Al-Qadar pada hari ini, iaitu pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kita akan melihat permulaan penurunan Al-Quran dan keutamaan Lailatul Qadar. Itu ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Seterusnya pada ayat yang keempat dan kelima, ada 5 ayat saja dalam surah ini, turunnya para malaikat dan ditetapkannya semua kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Ini yang kita ingin cuba faham, apa kaitan Al-Qadar ini dengan ketentuan, apa kaitan Al-Qadar ini dengan kesempitan, apa kaitan Al-Qadar ini dengan kemuliaan. 3 perkara yang kita ingin baca dahulu daripada ayat pertama hingga ayat kelima bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rab. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar hari ini? Senyum sikit. senyum alhamdulillah. Subhanallah, tabarakallah. Seperti kata Fadhil Safas tadi, falyafrahu, maknanya kita rasa gembira, menjadi penawar hati kita, memberi motivasi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ialah kita pantai mana tidak dilambung ombak. Masya-Allah. Di dalam dalam kehidupan kita ni ada pasang surutnya. Al-Quranlah menjadi penguat dalam kehidupan kita, dan hari ini kita berada atau bertemu dengan satu surah yang subhanallah sangat-sangat hebat. Semalam pun dah kita belajar surah Wahyu yang pertama, sambung pula hari ini satu malam yang paling mulia dalam kehidupan, malam yang kita nak baca sekejap lagi, iaitu surah Al-Qadar. Mulianya seorang lelaki manusia, kenapa turun Al-Quran kepadanya?
mulianya satu bulan dalam banyak-banyak bulan kerana turun al-Quran kepadanya, yakni bulan Ramadan al-Mubarak. Mulianya tanah suci kota Makkah dan juga Madinatul Munawwarah kerana Quran turun dekat situ. Allahu akbar kan. Begitu juga mulianya satu malam dalam banyak-banyak malam dalam kehidupan kita, iaitulah kenapa? Kerana turunnya al-Quran pada malam itu. Allahu akbar. Itulah surahnya, ayatnya surah Al-Qadar. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan kita semua yang bersama dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran dengan asbab kita bersahabat, kita belajar, kita duduk, kita menatap Al-Quran, membaca, berusaha sedaya upaya membacanya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ayat 1 sehingga 5 Safas Ya. 5 ayatnya. Tak panjang Ustaz. Tak panjang. 3 baris sahaja. 3 baris. Jadi harapnya semua boleh baca berkali-kali. Betul. Dan hafal Ustaz. Betul Safas. Hafal, ya, Betul Safas. hafal untuk bukan sekadar pada bulan Ramadan. Betul. Kalau boleh malam ni ke ataupun pada hari-hari mendatang. Betul. Nanti surah ini menjadi pilihan. Betul. Untuk kita hafal dan juga kita maknai, hayati sebenar-benarnya. Maksudnya boleh gili-gili lah Safas. Betul. Taklah keluar Allah je. Betul. Dia kata abah ni asyik rakaat kedua keluar Allah je dia kata. Saya lah tu. Subhanallah. Jadi Al-Qadar menjadi di antara surah dalam senarai yang terkini untuk hafalan kita, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mula baca surah Al-Qadar untuk permulaan ini dengan bacaan murattal. Jiarkah kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah bacaan 5 ayat daripada surah Al-Qadar, surah yang ke-97 Ustaznya. Surah yang ke-97 hadir selepas surah Al-Alaq, dan sebelum surah Al-Alaq itu surah At-Tin. Kalau kita lihat kepada apa yang telah kita belajar daripada surah At-Tin, Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, iaitu kita dijadikan sebaik-baik kejadian tetapi boleh direndahkan serendah-rendahnya apabila seseorang itu tetap beriman dan beramal soleh. Dan bagaimanakah kekal iman dan beramal soleh ini? Kerana kita kadang-kadang ada naik turun iman atau amal soleh pun tambah kurang Ustaz ya. Ideanya ataupun syaratnya adalah alaisallahu biahkamil hakimin dalam surah At-Tin, iaitu kita berhukum dengan panduan daripada Allah dan jadikan Allah sebagai hakim yang paling adil dalam menguruskan tata cara kita berfikir dan membuat keputusan. Jadi bagaimanakah kita nak menjadikan Allah sebagai hakim, sebagai tata cara kita membuat keputusan? Sudah tentunya dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Dan ada yang tanya Ustaz ya, nak baca apa? Nak baca apa? Allah siap beri lagi jawapan itu pada ayat 1 surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadr. Jadi inilah yang perlu diberi perhatian. Allah menyatakan bahawa sesungguhnya kami menurunkannya, satu perkataannya ni Ustaz ya. Tak ada ayat sebelumnya pun. Ini ayat pertama. Betul. Sepatutnya ini cerita pasal apa ni? Kan. Tapi kalau katakan ustaz kita pergi tengok bola contohnya kan. Terengganu lawan
Johor JDT Allah contohnya. kalah lah itu. Kan? Okey. Kalau kita tengok, lepas tu kita akan cakap apa? Ustaz, macam mana malam tadi? Mana macam tu je. Kita tak cakap macam mana JDT Lawangan Terengganu siapa menang siapa kalah. Malam tadi siapa menang. Macam tu saja. Kan? Best betul game malam tadi. Okey. Jadi itu menunjukkan apa? Terkenalnya antara Terengganu dan JDT berlawan tu, dan kita tahu siapa yang menang. Begitulah. Dua-dua tu kuat tu. Dua-dua kuat. Dua-dua kuat. Baik. Jadi dalam hal ini perkara yang masyhur, Allah nyatakan inna anzalnahu, kami menurunkannya. Kalau siapa yang tak tahu JDT lawan Terengganu tadi tu, okey lagi lah kan, pasal itu bola. Yang ini kalau tak tahu pasal Al-Quran, ya, kalau tak tahulah, dia lebih kurang JDT lawan Terengganu tak tahu tu, ini memang tak mengikuti perkembangan semasa. Yang ini tak mengikuti kepada berita yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mulianya Al-Quran itu sendiri, sehingga kan tidak perlu disebutkan inna anzalna Al-Quran, tetapi inna anzalnahu. Baik, dan selebih daripada itu, apakah yang kita nampak daripada ayat pertama? Tuan-tuan yang sedang menghafal ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, kalau fi mesti lailati Ustaz, ya, jangan lailatu pula, ya, kena ini bahasa Arabnya. Baik, tetapi anzalnahu itu Allah dah menjelaskan pada surah Al-Alaq turunnya Jibril, Ustaz, kan, surah Al-Alaq turun Jibril bertemu Nabi, Iqra wa ma ana biqari, aku tidak boleh membaca. Jibril yang membawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada ayat pertama Allah tak cakap Jibril yang menurunkannya. Tak cakap pula Jibril yang menguruskannya, tetapi Allah kaitkan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa mulianya Al-Quran. Allah tidak menyatakan Jibril ataupun malaikat ataupun ar-ruh dan sebagainya, tapi Allah letakkan kami, iaitu merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia adalah anugerah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada sini kita nampak dah bahawa Al-Quran ni amat mulia. Betul. Allah turunkan, dan bila kita membaca ayat pertama ni kita kena rasa izzah Ustaznya, kerana kita sedang baca ayat Al-Quran yang turun, kalau ikut Ibnu Abbas, ialah daripada langit yang tinggi itu ke langit pertama pada malam Lailatul Qadar. Ini bukan ayat-ayat picisan, ya, ataupun ayat-ayat karangan buku-buku yang boleh dibuang-buang. Ini datang daripada Lauh Mahfuz, daripada langit yang tinggi. Untuk siapa? Untuk kita sebagai manusia, sebagai insan yang dicipta Allah, yang Allah amat sayang, agar kita kembali dan ikut jalan yang betul menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ini maksud malam al-qadar ini. Perbincangan ulama Ustaznya, lailah itu malam. Mengapa malam? Banyak pula perbincangan kat situ. Betul. Jadi bila tuan-tuan menghafal Lailah rasa macam mudah saja, tetapi ada maksud yang pelbagai. Lailah ini, malam ini dikaitkan dengan masa untuk kita membersihkan diri. Ya, itu sebabnya walaili idza yaghsha, ataupun Allah bersumpah dengan walaili idza saja, kan? Semua perkara itu betapa malam adalah suatu tempat yang mulia, sehingga kan Imam Syangqiti menyatakan bahawa itu semua dalam rangka pengosongan hati, menghentikan segala aktiviti duniawi dan merasakan ketenangan malam, serta takutnya hamba pada Tuhannya lebih kuat untuk hadir di hati dan mensucikannya. Peluang nak sucikan hati ni malam, ya. Siang boleh, tetapi malam kesannya berbeza. Itu sebabnya siang ni orang bising Ustaz, nak cakap sana cakap sini, kan, tapi malam tu dia boleh senyap, ya, pasal nak cakap dengan siapa? Betul. Kan, semua orang tidur, jadi dia boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat yang pertama ini sudah tentu nama Al-Qadar ini paling kurang ada 3 maksud. Yang pertama ialah sempit, yang kedua maksudnya mulia, yang ketiga maksudnya ialah ketentuan. Macam mana boleh jadi sempit? Itu yang kita akan baca nanti, iaitu malaikat berduyun-duyun turun pada malam Al-Qadar, maka sempit bumi ini. Cuma tak nampak aje Ustaz, ya, pada malam Lailatul Qadar tersebut. Cuma bagi kita yang mengimani perkara tersebut, macam kita beriman ada oksigen Ustaz, ya. Kalau ada orang kata, alah, kalau ada oksigen dalam satu tong tu, kalau dia tak beriman, dia letak je api kat situ, dia ingat tak ada apa, ini macam ada air dalam tong. Lepas tu meletuplah tong tersebut. Itu orang yang tak berilmu, maka dia tidak beriman. Orang yang ada ilmu, dia beriman bahawa Allah cakap Al-Qadar ini sempit disebabkan banyak malaikat, maka dia mengambil kesempatan orang merayakan hari kebangsaan, dia pun meraihkan hari kebangsaan, kerana itu lambang kepada menghargai sebuah negara. Kalau ini adalah ulang tahun penurunan Al-Quran yang disambut oleh malaikat, kalau tertinggal Ustaz, kan, nak sambut hari turun Quran tertinggal, kan, maksudnya orang ni memang
Memang sepatutnya lah Ustaz ya. Jadi itu yang pertama al-qadar. Maksud yang kedua al-qadar itu adalah kemuliaan kerana diturunkan kerana malam ini diberikan ganjaran yang mulia lebih daripada 1000 bulan. Dan inilah turunnya al-Quran daripada langit atas ke bawah itu adalah menunjukkan nabi dilantik menjadi rasul. Satu, memuliakan nabi, dan yang keduanya masyarakat dunia akan dijelaskan hak dan yang batil. Itulah tanda kemuliaan seseorang bila dipimpin oleh panduan kebenaran daripada al-Quran. Jadi itu maksud yang kedua. Dan maksud yang ketiga ialah al-qadar. Perkataan yang sama kalau kita belajar bahasa Arab Ustaz ni, dia bahasa Arab ni dia jadi luas. Itu sebabnya tuan-tuan yang menghafal ayat ini, kita dah nampak satu kali imam baca kita teringat perkataan mulia. Subhanallah. Sekali lagi imam baca, kalau bulan Ramadan selalunya Ustaz kan, banyak kali baca surah ini, sempit. Dan yang ketiga ialah ketentuan bagi kehidupan kita yang baik pada tahun itu. Semua ketentuan yang baik-baik itu Allah tentukan pada malam al-qadar. Sebabnya kita nak baca sekali lagi ayat ini untuk kita memproses 5 ayat ini, cuba hafal dan hayati di luar solat, dan apatah lagi kalau solat zuhur ataupun malam nanti Ustaz ya, dah dapat dah surah ini dibacakan. Silakan. Betul Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang sedang berkomunikasi bersama di ruangan Facebook, antaranya sahabat kita Puan Ju dari US. Wah, kampung Ustaz Faz Michigan wallah, mungkin di LA puan-puan juga kita di LA, walaupun di mana juga berada tetap bersama dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat kita di Brunei, di Singapura, di Malaysia tercinta, subhanallah, senantiasa menggemakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah muliakan orang yang ada Al-Quran padanya, insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Kita nak baca lagi sekali Ustaz Faz. Ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Tapi mungkin kita nak tengok beberapa selekoh ayat pertama dan ayat kedua ni Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Faz. Surah Al-Qadar ni tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian memang surah favorite lah. Especially during Ramadan. Betul lah, maaf salah lah. Sepanjang Ramadan memang surah ini diceritakan oleh para penceramah, para imam, antaranya menjadikan surah Al-Qadar menjadi bacaan pada rakaat yang pertama atau kedua. Tapi barang kita beri peringatan, iaitulah untuk ayat yang pertama, yang kedua kena hati-hati. Yang pertama sekali iaitulah Ustaz Fadil sebut tadi, fi lailati. Sebab ada 3 kali diulang lailah dalam surah Al-Qadar ni. Yang pertama saja lailati, yang kedua dan yang ketiga lailatu. Tak kita tukar mula tu lailatu dah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Buka puasa tadi tak sempat kata. Jadi bahaya, kena hati-hati lailati. Kemudian yang kedua iaitulah pada kalimah al-qadar. Dua-dua tempat, ayat pertama dan ayat yang kedua, iaitulah di akhir kalimah itu ada huruf ra. Yang perlu diberi perhatian ketika kita mewakafkan atau memberhentikan bacaan. Nak menentukan bunyi ra itu sama ada tebal atau tipis. Tebal atau nipis. Jadi kena hati-hati. Kita dah ulang kaji sebelum ini, huruf ra yang berbaris, tapi kita matikan dia dengan sebab kita nak berhenti bacaan ataupun waqaf, maka kita refer ataupun kita rujuk baris huruf yang sebelum huruf ra tu, baris atas ke, baris bawah ke, baris depan. Sekiranya baris atas atau depan, maka ra tu dibunyi tebal sama. Lailatul qadr, tebal bunyi dia. Kemudian kalau ayat yang kedua, Lailatul qadr, tebal juga. Tapi dia akan berubah sekiranya bersambung. Dia tak jadi tebal lah. Dia akan ikut baris huruf tu. Tengok dia berubah-ubah hukum dia. Kalau tak talaki ataupun tak semat dengan guru, bahaya sikitlah bacaan kita. Jadi kita nak cuba, tadi kita dah baca satu ayat, kita nak cuba sambung nipis pula bacaan dia. Kita sambung beberapa ayat, kita tengok Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 5 ulangan ya, kita mengulang ni Ustaz ya, agar akhirnya kita dapat menghafaz ya, dapat kita bawa dalam solat, kerana antara tujuan al-Quran ini kita tadabburnya untuk kita bawa dalam solat, dan kita akan ulang kerana ia menjadi tazkirah terbaik kita ya. Kadang-kadang kita tak sempat dengar ceramah, kita tak sempat dengar program motivasi, HR tak sempat hantar latihan, tetapi jangan sampai tak sempat solat. Dan kalau boleh adalah kita menghafaz ayat ini kalau kita jadi imam, ataupun kita mendengar imam itu kita dapat menghayati seperti mana tadi Ustaz ya. Bacaan kalau jadi imam tu kena betul lah, jangan pula fi lailatul qadr ya. Itu dari segi bacaan. Dari segi maksudnya sudah pun kita bincangkan bahawa ini adalah malam yang mulia, malam yang sempit, malam yang menentukan apa yang berlaku setahun ke hadapan. Allah menyatakan wama adraka ma lailatul qadr. Apakah sebenarnya malam Lailatul Qadar ya? Bila Allah menggunakan perkataan wama adrak dalam al-Quran ini, maksudnya Allah bertanya bukan benda yang kecil-kecil. Ia adalah suatu perkara yang besar satu, dan perkara itu akses ilmu untuk kita tahu berdasarkan pada sumber manusia adalah tidak boleh dapat ya. Kita kena jumpa ataupun cari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah bertanya begini, kalau kita dengar belakang imam Ustaz ya, sebenarnya kita akan rasa rendah diri. Ya Allah, aku sebenarnya tak tahu sangat Lailatul Qadar ya, apakah dia, bilakah dia, tahun lepas saya dapatkah. Walaupun surah ini taklah semesti baca Ramadan Ustaz ya, baca hari ini pun tak apa. Kita baca, tetapi apakah yang berlaku pada orang salafus soleh pada zaman dahulu? 6 bulan selepas Ramadan mereka bimbang amal Ramadan mereka diterima. 6 bulan sebelum Ramadan kita membuat persediaan, mereka membuat persediaan, adakah saya boleh lagi dapat Lailatul Qadar kerana ia besar. Sehingga Allah bertanya apa itu Lailatul Qadr. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan dahulu, iaitu salima, selamat ataupun sejahtera. 140 kali disebut di dalam al-Quran, dan salah satunya pada ayat ke-5 surah Al-Qadar bercerita tentang Nabi sedang buntu, sedang menghadapi pelbagai cabaran masalah bila turunnya al-Quran daripada langit atas ke langit bawah, dan mula turun sedikit-sedikit daripada langit bawah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tersebut adalah malam penuh kesejahteraan untuk Nabi, untuk seluruh dunia, kerana kebenaran dan kebatilan akan ditentukan, dan siapa yang bersama dengan Al-Quran, siapa yang bersama dengan malam Al-Qadar ini, sudah tentunya kadar ketentuan hidupnya itu yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tawaran daripada Allah untuk kita. Kita akan dalami lagi selepas ini My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Malam Al-Qadar, malam yang terbaik daripada melebihi 1000 bulan, sekiranya 83 tahun lebih. Tetapi yang menjadi persoalan ataupun muhasabah buat diri kita saat ini, adakah kita masih punya peluang untuk kita bertemu dengan malam Al-Qadar? Ramadan akan datang. Seperti kata Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi, para salafun salih 6 bulan sebelum Ramadan menangisi bagaimanakah nasib, adakah dapat bertemu ataupun tidak dengan Ramadan nak datang ni. Habis saja Ramadan, menangisi pula 6 bulan lagi, memikirkan apakah amal ibadah yang dilakukan sepanjang Ramadan diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana nasib, adakah sempat untuk bertemu ataupun tidak dengan Ramadan akan datang. Moga-moga doa yang kita panjatkan, doa yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga
tahun-tahun yang akan datang ini kita dipanjangkan usia, panjangkan umur untuk bertemu dengan malam Al-Qadar, dan pastinya kita nak menghargai Al-Quran yang diturunkan pada Lailatul Qadar. Amin ya rabbal insyaallah. Betul Ustaz ni bercakap tentang malam Lailatul Qadar ini penting sama-sama kita hargai sebelum kalau salafus soleh tu 6 bulan ya. Kadang-kadang kita fikir pula mengapalah sampai 6 bulan kan. Tapi ini orang bijak Ustaz. Orang bijak dia kalau boleh dia nak berniaga kan. Nak berniaga kalau boleh berniaga satu hari ya kira boleh makan 83 tahun. Oh itu kalau dapat bisnes begitu tuan-tuan ada formula tersebut tolong beritahu. Saya pun nak berniaga gitu kan. Tetapi Allah bukan sekadar nak bagi tahu nak hidup 83 tahun di sini tetapi ialah 83 tahun amalan untuk kita bawa bekal hidup yang forever, yang kekal di akhirat sana. Itu yang bijak. Yang kita harapkan kita jadi orang-orang yang bijak dalam melihat ya persediaan. Bagi setengah orang dia rasa untuk hidup di sini, tetapi kita nak di sini dan sampai di sana dengan memahami surah Al-Qadar yang kita belajar pada hari ini. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi, jom kita tengok kembali kepada tajwid surah Al-Qadar. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran, tadi nasyid dari kumpulan Rabbani. Ada yang tanya daripada mana dapatkan yang original lah, lagu Malam Al-Qadar oleh abang-abang Rabbani. Kita nak menyambung sedikit lagi pengajian ataupun ulang kaji kita dalam huruf ra ni, seperti paparan slide yang telah kita sediakan, iaitulah kita nak menyempurnakan hukum ra, hukum ra tafkhim, yakni ra tebal ketika waqaf. Ketika waqaf, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga kan, ayat yang keempat, ayat yang kelima, semuanya tebal semua kalau kita baca dengan waqaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Jadi 3 ayat yang kita ulang lagi sekali ini bacaannya melibatkan huruf ra yang berbaris asalnya, tetapi kita matikan huruf ra tersebut dengan sebab apa? Dengan sebab kita nak waqaf. Maka semua ra kita baca dalam 3 ayat yang contoh tadi tu kita baca dengan tebal ataupun tafkhim. Kenapa? Kerana huruf sebelum huruf ra tu berbaris atas. Kalau tipis dia bunyi macam mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tipis. Lailatul qadr syahr. Jadi tak tepatlah dengan kaedah dia, iaitu kita kena baca tafkhim. Baik, itu adalah sedikit ulang kaji untuk huruf ra tafkhim yang kita baca ketika waqaf dalam surah Al-Qadar ini. Insya-Allah taala selamat mencuba dan selamat untuk semak dengan guru kita insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar ya. Cara bacaan surah Al-Qadar kita kalau perasan Ustaznya di hujung-hujung ni kita ambil satu-satu surah dan kita baca berulang kali dan juga kita tengok tajwid selain daripada kefahaman tadabbur bagi ayat-ayat yang ada. Mengapa? Kerana ini antara harapnya Ustaznya kalau katakan berakhir Quran Time 1.0 ini adalah sambungan tapi kita belajar sikit-sikit. Belajar sikit-sikit. Mungkin ada yang kata bahawa dalam komentar Ustaznya cikgu ngaji dia tak ada dah. Tak tahu pergi mana ya, sama ada cikgunya pergi ataupun anak muridnya yang tak datang. Tapi yang pastinya harapnya dapat kita buat yang lebih pendek Ustaz ya. Lebih pendek dan kita mengikuti selekoh-selekoh tajam dalam setiap ayat yang ada untuk kita baca satu. Yang kedua untuk kita hafal Ustaz. Hafal kita boleh bawa dalam solat kita. Itu yang kita targetkan dalam Quran Time pada masa akan datang lah. Kita doakan ya. Bila di mana tu nanti kita tunggukan. Dan lebih daripada itu kalau itu katanya jauh. Kita belajar yang bagus-bagus ini harapnya pada 8 Oktober nanti ketika khatam tadabbur lagi My Quran Time ini tuan-tuan semua boleh bawa mak ayah ya. Ada seorang yang kata nak hadiahkan mak dia yang atas wheelchair nak pergi ke Masjid Mizan pada 8 Oktober nanti. Jadi Masjid Besi ya. Jadi baca elok-elok ya. Jom kita baca sekali lagi lah Ustaz ya surah ini agar nanti bila sampai di Masjid Besi nanti ataupun di TV kita boleh baca dengan jelas dan bawakan dalam solat kita
agar apa yang kita baca kita dapat faham ini, kita ulang-ulang sehingga menjiwai di hati kita. Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran, jemput ya 8 hari bulan kita bersua, kita mengaji sama-sama, kita gemakan majlis khatam tadabbur My Quran Time nanti. Bawalah mak, bawalah ayah, ibu ayah, bawa family kita, keluarga kita sekeluarga. Kita kalau kita katakan nak meraihkan kita dah baca ni Al-Quran, tapi bukan sampai situ je. Itu titik permulaan pula. Lepas tu kita nak menyambung lagi insya-Allah. Tadi kita dah kongsikan bacaan surah Al-Qadar, yang bersambung dia akan jadi nipis, jadi tarqiq. Tapi ada setengah tu Ustaz Faz, bila sambung jadi tipis tu dia bunyi tebal juga. Contoh dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma qadri. Itu. Oh ya ada. Mungkin daripada US London ke apa. Dia jadi tebal juga bunyi slang tu. Okay. Jadi itu penting kita kata bacaan kita tu dipandulah, ataupun disemak oleh guru kan. Dia baca qadri kan, wa lailatul qadri khair. Dia bunyi tebal juga. Jadi ri terus tipis. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bunyi tipis tadi kan? Tipis. Lailatul Qadri. Tengok perakan mulut kita. Lailatul Qadri, ri tipis. Sambung sekali lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah 5 ayat ya yang sama-sama kita baca tadi Ustaz ya. Tapi kita nak betulkan bahagian-bahagian yang tertentu, dan mungkin ada yang tertanya Ustaz ni, saya ni memang dah lancar baca. Kita hafal Ustaz. Betul Ustaz. Bila Ustaz baca tu jangan tengok mushaf, tuan-tuan terus cuba ikut dengan hafazan. Harapnya itu dapat dibawa dalam solat. Betul, tapi ada yang kata saya baru nak belajar baca, cikgu lagi. Kalau cikgu lagi kita tengok mushaf sambil itu ikut pada Ustaz Tarmizi sebentar tadi Ustaz ya. Pasal masing-masing ada dia punya aras dia. Ada yang baru nak baca, ada yang mengapa ulang banyak kali. Kalau boleh apa yang kita sudah tadabbur itu ketika Ustaz Tar membaca, kita tahu ini pop. Akhirnya selepas ini dalam solat kita, dalam kehidupan kita, ia menjadi satu penghayatan. Sebagaimana kalau kita tengok ayat yang ketiga itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah menjawab ya, wama adrak tadi, apa yang kamu faham tentang Lailatul Qadar? Allah tak cakap bila Ustaz ya. Allah tak cakap tanda-tandanya pokok sujud, air jadi beku ataupun malam itu. Tanda-tanda itu ada dalam hadis Nabi ya, ada yang betul, ada yang ditambah-tambahlah. Kalau dulu saya faham Ustaz, kalau malam tu tengok buka pipe air tak beku, ini bukan Lailatul Qadar, sambung balik tidur. Allah tak jawab begitu, tapi Allah terus beri ganjaran daripada Lailatul Qadar. Apakah ganjarannya? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun itu Ustaz ya. Jadi ia sebagai satu tawaran daripada Allah, satu tanda kasih sayang daripada Allah. Bila kita dengar ayat ini, ayat 3 ni, ya Allah sayangnya Engkau, kami ni dah umur 30, 40, 50 tahun ini, amal tu kecil sangat kan, sikit sangat. Tetapi harapnya bila kita berbuat kebaikan pada malam Lailatul Qadar, kita isi dengan kita bersujud ya, kita
banyak membuatkan amal-amal mendekatkan diri pada Allah. Cluenya pada surah sebelum ini, surah Al-Alaq, banyak bersujud, banyak buat perkara mendekatkan diri pada Allah, cakap perkara baik, kita derma, kita baca Quran, maka Allah kata itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang selama ini kita buat pun tak cukup, Ustaz. Betul, ya, hidup kita pun Allah. ada yang sampai 83 tahun, ada yang pergi dulu. Betul. Tapi cuba bayangkan kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Ini adalah tawaran. Surah ini adalah surah kasih sayang. Ya, sudah tentunya semua surah ini kasih sayang Allah, tapi kita nampak sudut bila kita merebut kasih sayang. Ada orang dia anak, Ustaz, ya. Mak dia sayang, tapi anak dia kata mak tak suka. Dia ambil sudut mak tak suka bila mak tegur ataupun ulang mandi kan. Tapi sebenarnya mak suruh mandi tu pasal nak bagi dia bersih, berus gigi banyak kali, berus gigi kan. Dah tidur pun berus gigi, bangun berus gigi. Nampak mak ni garang sangat. Bukan mak garang, mak nakkan anak ini bersih giginya terus dapat digunakan baca Quran dengan baik, Ustaz, kan. Jadi perkara inilah yang Allah bawakan pada ayat yang ketiga. Dan apa yang berlaku pada malam tersebut, tanazzalul malaikatu warruh, turun sedikit demi sedikit, bukan sekaligus, turun sedikit demi sedikit, berduyun-duyun malaikat dan juga roh. Siapa roh? Ini merujuk kepada Ruhul Qudus, iaitu Jibril alaihissalam, ketua kepada para malaikat. Pada malam tersebut, biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin daripada Tuhan. Maksudnya mereka turun itu dengan izin Tuhan. Untuk apa? Untuk dijelaskan min kulli amr, segala urusan pada tahun tersebut yang baik-baik itu akan diberitahu pada para malaikat. Ya, yang baik-baik. Jadi kalau katakan kita nakkan ketentuan baik pada tahun tersebut, Lailatul Qadar tempat untuk kita daftar, Ustaz. Sila daftar. Betul. Untuk dapat ketentuan yang baik-baik, dapat projek yang bernilai lebih baik daripada 83 tahun. Kalau orang ditawar begitu, Ustaz, ya, datang malam ini, ya, dapat ganjaran 83 tahun, bisnes untung semua. Ramai orang akan daftar, Ustaz. Betul, Safas. Jadi ini adalah motivasi daripada Allah untuk apa? Untuk kita sama-sama rebut. Dan ia bukannya tiba-tiba boleh bangun malam tersebut, Ustaz, ya. Dia kena buat persediaan, kita baca Quran, betulkan tajwid kita fahaminya. Itu yang menyebabkan boleh bangun malam, boleh baca panjang-panjang, Ustaz. Betul, Ustaz. Pasal pengalaman saya, bila baca 2-3 ayat tu ngantuknya lebih daripada macam tak cukup tidur kan. Tapi dah tidur siang masa puasa, malam tu tak cukup lagi. Kerana apa? Kerana ianya perlukan kepada kesungguhan dan latihan. Di hujung itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Mungkin ada sedikit Ustaz nak cerita apa selekoh hujung itu. Baik, Ustaz Faz. Terbaik, ya. Terima kasih Fadil Ustaz Faz. Subhanallah, ada sahabat-sahabat kita Puan Nur Samsani, jelas dari Madinatul Munawwarah. Subhanallah. Dan juga kita nak doakan Puan Saimah Ismail yang selalu juga berinteraksi dengan kita. Moga-moga dipermudahkan Puan Saimah, ya, untuk operation beberapa hari lagi. Moga-moga dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selekoh tajam, Ustaz Faz, masya-Allah. Antaranya ayat yang ketiga. Syahrin. Biasanya kita nak cepat ataupun dah terbiasa kita baca Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Roh hilang roh. Dah bayi dah kalimah tu. Syahrin tu kan dia jadi syah je. Makna pun dah boleh berubah lah tu. Allah. Kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan bila kita waqaf alfi syahr, ada roh satu. Kemudian dalam ayat yang keempat yang kita perlu beri perhatian iaitu warruhu habdas dan juga min kulli amr, sama juga ada ra. Min kulli amr ada ra. Dan ayat yang kelima, yang kelima ni kita perlu beri perhatian lebih sikit, iaitu dua kalimah yang duduk dekat-dekat huruf dia, iaitu salamun hiya hatta. Jangan dua-dua. Salamun hiya hatta. Dua-dua ha sifat ataupun ha dada tu tak nak. Ataupun dia nak jaga sangat ha tu, terkesan pula dua-dua ha pula. Salamun hiya hatta. Dua-dua ha pula. Jadi macam mana nak buat tu? Tak. Cara dia tak lain. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam kan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Sayyidina Jibril alaihi salam membaca, kemudian Nabi pula baca, Sayyidina Jibril pula perhatikan, betulkan,
Allahu akbar. Itulah sekurang-kurangnya berdua Safas. Tadarus tu ataupun telaki tu sekurang-kurangnya berdua. Maksudnya ada orang semak bacaan kita, dengar boleh betulkan. Jadi kena hati-hati, kena cek. Salamun hiya hatta, daripada hiya kepada ha, daripada ha pangkal halqum rongga kerongkongan kita kepada ha yang tengah pula. Oh, praktikkan Salamun hiya hatta. Kalau boleh macam itulah. Ya. Kalau boleh. Maksudnya nak kenal pasti ataupun nak membezakan dua-dua huruf tadi. Mautla'il fajr sama juga huruf ra yang sukun di akhir kalimah sebelum dia huruf fa baris atas, maka dia bunyi tebal tafkhim. Jadi itu antara yang perlu diberi perhatian. Teringin kita nak dengar suara ibu ayah kita, insya-Allah. Moga-moga Allah pertemukan nanti, insya-Allah. Yang jadi caranya Ustaz ialah apa, kalau ada dekat YouTube, dekat Facebook tu boleh ulang balik masa Ustaz baca, tuan-tuan ikut dan kemudian cari guru. Betul. Dengarkan kepada guru. Pasal kadang-kadang kita confident seorang-seorang kan, bila depan guru satu, jadi imam lagi satu, dia lebih mencabar. Di hujung itu sebenarnya salamun hiya hatta matla'il fajr, kesejahteraan sampai kepada fajar tersebut. Kerana apa? Kerana pada malam Lailatul Qadar, bila turunnya al-Quran ya daripada langit atas ke langit bawah sekaligus, ya, itu tandanya apa Ustaz? Kesejahteraan ya, kepada Nabi yang banyak persoalan-persoalan yang datang menguruskan pelbagai masalah, akan ada kesejahteraan. Dan bila turun al-Quran yang lengkap ini, kesejahteraan kepada dunia akan mendapat hidayah daripada penurunan al-Quran. Jadi sambutan ulang tahun ini yang kita raikan pada setiap tahun, ada, kalau dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Ustaz ni, dia cakap ada 45 pendapat tentang Lailatul Qadar ini, bila masa je. Tapi yang paling jelas ialah 10 malam terakhir Ramadan yang kita perlu membuat persediaan, kita doakan. Dan sudah pastinya bila kita baca surah Al-Fajr ini, kita selalu akan teringat Ustaz ya, ya Allah, Engkau ni memang baik itulah kan, walaupun aku ni, saya ni banyak dosa, banyak kesilapan, bagi peluang dengar surah Al-Qadar. Dan dengan perasaan itu, mengapa tanda Allah sayang kita? Kerana Allah beritahu, walaupun kamu ni buat perangai, tapi sebenarnya kalau kamu ambil kisah, ada orang tak kisah Lailatul Qadar Ustaz. Kerana kamu ambil kisah Lailatul Qadar, buat persediaan, dapat Lailatul Qadar lebih baik 83 tahun, itu adalah tanda bahawa selepas ini kamu akan menjadi orang yang lebih baik. Kerana kamu mengambil kisah benda yang amat besar. Sampaikan malam Lailatul Qadar ini satu surah Ustaz, yang kita baca sebentar tadi. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Yang pertama, ketahui dan fahami sejarah penurunan Al-Quran agar bertambah kecintaan terhadapnya, ya, bahawa penurunan Al-Quran ini bukanlah ketika ada kapet merah dan gembira, tetapi ketika Nabi menghadapi cabaran demi cabaran. Yang kedua, kejar kemuliaan Lailatul Qadar dan teruskan amalan membaca Al-Quran setelah habis Ramadan. Bukan sekadar Ramadan Ustaz ya. Teruskan mencari Ramadan seterusnya, dan kita bukan beribadah kerana Ramadan, tetapi beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, fokus beribadah dan sentiasa tingkatkan kualitinya sebelum Ramadan, ya, agar ketika Ramadan nanti kita dapat optimumkan dan Allah izinkan kita mendapat Lailatul Qadar. Kita berdoa bersama. Terima kasih kepada Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Amalan kami sedikit, dosa kami menggunung ya Allah. Bagaimanalah nasib kami ya Allah? Maka ya Allah, kami sangat-sangat mengharapkan keampunan daripada-Mu ya Arhamar Rahimin. Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, alangkah bersyukurnya kami ya Allah, sehingga ke saat ini ya Allah dipermudahkan mata kami melihat kalimah-kalimah-Mu Al-Quran, dikurniakan pendengaran yang baik buat kami mendengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran,
digerakkan lidah kami mampu menyebut huruf-hurufmu, kalimah-kalimahmu Al-Quran. Moga-moga ya Allah Al-Quran menemani kami di saat kami hidup, di saat kami mati, di saat kami bertemumu nanti ya Allah, dan berada di syurgamu ya Arhamar Rahimin, bi barakatil Qur'anil Azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima doa kita, amal kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, dan moga-moga dengan kesungguhan kita ini kita dapat membina Ustaz ya generasi Al-Quran, menghargai kepada kesejahteraan yang Allah janjikan. Inilah yang kita ingin bawa dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform untuk sama-sama kita menghargai wahyu daripada langit untuk diperjuangkan dalam kehidupan. Dan bagi tuan-tuan yang mempunyai idea ingin melaksanakan program-program Quran di tempat masing-masing, boleh berhubung dengan nombor yang ada. Kita berbincang bagaimana program untuk sekolah rendah, sekolah menengah, untuk universiti dan pelbagai lokasi dapat kita laksanakan bersama untuk Al-Quran menjadi panduan menuju yang esa. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.